operasi haram proses dadah tumpas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebuah lagi makmal haram memproses dadah di Perak tumpas dan ia membabitkan jumlah keseluruhan rampasan dan sitaan lebih 30.6 juta ringgit hasil serbuan di sebuah banglo di Cumur Selasa lalu. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Datuk Seri Kamaruddin Makdin, pihaknya turut menahan dua lelaki tempatan berusia 44 tahun. Mereka dipercayai terlibat dengan aktiviti memproses dan mengedar dadah jenis pil Aramin 5 sejak Mac lalu. Pecahan dadah yang dirampas adalah pil Aramin 5, anggaran berat 413.92 kg. Serbuk Aramin 5, anggaran kasar 25.33 kg. So jumlah dadah yang dirampas ini kalau digunakan oleh penagih adalah seramai 2.2 juta orang penagih dadah. Turut dirampas adalah mesin-mesin serta peralatan yang digunakan untuk memproses dan membungkus dadah serta dua laras senjata api tiruan. Kedua-dua suspek positif dadah jenis amfetamin serta mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. Suspek direman selama 6 hari bermula 16 Ogos. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Perlis berjaya mematahkan 8 kes aktiviti penyelundupan di sempadan Perlis, Thailand dalam 2 operasi yang dijalankan pada 14 hingga 4 Ogos lalu. Dan ini termasuk mematahkan kes berkaitan dadah, rokok kretek dan penyelundupan barangan bersubsidi. Pengarah JKDM Perlis Ismail Hashim berkata, melalui operasi tapis, pihaknya berjaya merampas pelbagai barangan berjumlah kira-kira RM321,890. Sepanjang tempoh pelaksanaan operasi tapis ini, kita telah berjaya memperolehi 7 kes dan daripada keseluruhan perolehan kes, Jabatan Kastam Diraja Malaysia Perlis berjaya mematahkan 3 kes penyelundupan barang larangan, 3 kes penyelundupan barang tak berkastam dan 1 kes pengedaran dadah. Manakala pihaknya turut berjaya mematahkan 1 aktiviti penyelundupan dadah dalam operasi Mekong Dragon. Unit narkotik Padang Besar JKDM Perlis telah merampas 34.92 kg dadah jenis syabu di tepi sungai sekitar Kuala Perlis. Ini merupakan rampasan yang terbesar bagi JKDM Perlis bagi tahun ini. Kesemua dadah tersebut dianggarkan bernilai RM1,152,360. Dia berkata demikian dalam satu sidang akhbar di Padang Besar Perlis. Sebuah rumah di Lorong Kramat 7, Kampung Datuk Kramat di Ibu Negara musnah dalam satu kejadian kebakaran hari ini. Dan menurut Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada jam 5.59 petang tadi. Seramai 38 anggota bersama 11 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat, BBP Kramat, BBP Sentul, BBP Jalan Hang Tuah dan BBP Wangsa Maju dikejarkan ke lokasi kejadian. Komandan Operasi PBK2 Muhammad Rozi Hafizam Osman dalam satu kenyataan berkata, sebaik tiba di lokasi kejadian pada jam 6.06 petang, pihaknya mendapati kebakaran membabitkan sebuah rumah lot jenis kayu terbakar 80%. Katanya kebakaran rumah itu dapat dikawal daripada merebak dan berjaya dipadamkan sepenuhnya pada jam 6.49 petang. Tiada mangsa yang dilaporkan cedera dalam kejadian itu dan punca kebakaran masih dalam siasatan.
Seorang lelaki ditahan selepas disyaki terlibat kes pecah masuk stesen pam minyak di Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Dan menurut Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, ACP Christopher Patit, suspek berusia 32 tahun itu ditahan pada 15 Ogos lalu di Kuala Lumpur. Hasil siasatan mendapati suspek menggunakan alatan seperti tukul besi untuk memecahkan pintu kaca premis sebelum masuk dan mencuri harta benda. Hasil ujian air kencing, suspek didapati positif dadah jenis syabu dan mempunyai rekod jenayah lampau melibatkan kes samun dan dadah. Menerusi tangkapan tersebut, sebanyak 20 kes pecah masuk stesen pam minyak berjaya diselesaikan melibatkan 3 negeri itu. Suspek kini direman selama 7 hari bermula 16 Ogos sehingga 22 Ogos depan. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Kesiksaan dan jika disabitkan kesalahan, suspek boleh dikenakan hukuman penjara 14 tahun dan boleh kenakan denda atau sebat. 4 bot ditahan Jabatan Perikanan Johor selepas didapati menjalankan aktiviti tangkapan di kawasan larangan di sekitar kawasan Pelabuhan Johor, Kuala Sungai Masai dan Perairan Johor Timur. Seramai 18 orang termasuk 4 tekong ditahan sepanjang operasi yang bermula semalam sehingga awal pagi tadi. Pengarahnya Zainuddin Abdul Wahab dalam kenyataan memaklumkan bot pertama ditahan di 7.4 Batu Nautika Tanjung Balau dan menahan 4 lelaki warga Indonesia berumur 46 hingga 55 tahun. Manakala bot kedua ditahan 9.0 Batu Nautika daripada Pantai Kelesa terdiri seorang tekong warga negara tempatan bersama 4 orang awak-awak warga negara Indonesia. Bot ketiga ditahan pada pukul 12.15 tengah malam tadi terdiri seorang tekong tempatan serta 4 orang awak-awak warga negara Indonesia. Penahanan terakhir adalah pada 6.40 pagi tadi di 5.2 Batu Nautika daripada Tanjung Kelesa bersama 4 orang berusia antara 54 hingga 63 tahun. Turut dirampas peralatan tangkapan ikan, bubu naga dan bubu lipan ketam. Kes disiasat mengikut Seksyen 8(B) Akta Perikanan 1985. Sebuah pesawat Piper 28 hilang kawalan semasa mendarat di landasan 21 lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam tengah hari tadi. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Christopher Patit dalam kenyataan media memaklumkan kejadian berlaku ketika pesawat berkenaan sedang dalam latihan penerbangan. Pesawat milik International Aero Training Academy Sdn Bhd itu dikawal oleh seorang wanita berusia 23 tahun. Mangsa bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan namun sakit di bahagian dada akibat hentakan dan dibawa ke Hospital Melaka untuk tindakan lanjut. Seorang kru bot nelayan maut selepas bot berkenaan meletup di Pulau Tinggi Mersing semalam. 2 lagi kru dan tekong selamat. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Zon Maritim Mersing, Komander Maritim Suhaizan Saadin berkata, siasatan awal mendapati enjin bot berkenaan meletup sebelum api menyambar salah seorang kru yang berada di anjungan. Mangsa yang maut, Muhammad Arodi Sulaiman, 43 tahun. Sementara mangsa yang selamat, Muhammad Afendi Muhammad, 57 tahun, Muhammad Nazri Cik Soh, 43 dan Mamat Man, 59 tahun. Semua mangsa termasuk mayat dibawa ke JT Pasukan Polis Marine Mersing untuk tindakan lanjut. Punca kejadian masih dalam siasatan. Menara komunikasi di Kampung Gasak Cini di daerah Pekan Pahang rosak akibat vandalisme. Susulan kerosakan tersebut, beberapa syarikat telekomunikasi mengalami gangguan liputan perkhidmatan 4G. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), gangguan melibatkan 8 lokasi iaitu Pekan Cini, Cini, Kampung Gemapai, Ramo Cini 3, Felda Cini Timur 1, Felda Cini 5, Cini Plantation dan Cini Timur 2. SKMM memaklumkan hanya beberapa menara sahaja dijangka dapat dipulihkan untuk perkhidmatan sementara selewat-lewatnya Sabtu ini.
Kerja-kerja membaik pulih selebihnya akan memakan masa berikutan kerosakan teruk dan ketersediaan alat ganti yang memerlukan masa. Jabatan Pendaftaran Negara JPN hari ini menafikan dakwaan yang tular berkaitan 54,000 warga Cina diberikan kewarganegaraan bagi tujuan menyokong parti tertentu dalam pilihan raya. JPN dalam kenyataan hari ini menjelaskan bahawa kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution pada sidang akhbar pada 9 Januari 2023 telah dimanipulasi pihak tidak bertanggungjawab. Tambah kenyataan tersebut, ia adalah untuk memaklumkan komitmen dalam membuat keputusan lulus atau gagal terhadap permohonan yang tertunggak. Jumlah 54,000 itu merujuk permohonan dari tahun 2017 sehingga tahun 2022 meliputi peruntukan persekutuan dari pelbagai latar belakang keturunan dan negara asal. JPM menegaskan bahawa permohonan kewarganegaraan sentiasa tertakluk kepada peruntukan perlembagaan persekutuan dan perundangan yang berkuat kuasa. Penganugerahan taraf warga negara adalah anugerah tertinggi yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia kepada individu yang benar-benar layak. Sehingga 31 Julai 2023, hanya 45 individu dari negara China dianugerahkan kewarganegaraan Malaysia secara keseluruhan. Platform pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan atau Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing AML-CTF dilancar Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan IBFC. Ia dibuat menerusi pembentukan kumpulan rangkaian pegawai-pegawai pematuhan Bank Labuan LB Chong. Ketua Pengarah Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan FSA, Nik Muhammad Din Nik Musa berkata, ia merupakan pencapaian penting disebabkan peranannya sebagai platform khusus institusi pembankan di pulau itu untuk membincangkan secara berkesan perkara-perkara pematuhan dan amalan terbaik AML-CTF. Penubuhannya merupakan hasil kerjasama antara Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, Labuan FSA dan sektor pembankan Labuan yang diwakili oleh Persatuan Bank-Bank Labuan ALB dan Persatuan Bank-Bank Pelaburan Labuan LIBA. Dalam ucapan pembukaannya, Nik Muhammad menekankan kepentingan kawal selia LB Chong dan menyatakan jangkaan Labuan FSA untuk menjadi pemboleh bagi piawaian pematuhan AML-CTF yang lebih tinggi bagi seluruh industri pembankan di Labuan. Majlis dihadiri pengerusi ALB Nur Rashidi Muhammad dan pengerusi LIBA Datuk Howard Chu serta ahli jawatankuasa LB Chong yang baru dilantik. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk menggugurkan Hakim Datuk Colin Lawrence Quera daripada prosiding pendengaran kes 1MDB. Hakim Colin Quera yang kini merupakan Hakim Mahkamah Rayuan memutuskan demikian selepas Datuk Seri Najib gagal menunjukkan situasi berat sebelah seperti yang didakwa. Sebelum ini, Hakim Quera mendedahkan bahawa beliau pernah berkhidmat di sebuah firma bersama bekas peguam 1MDB, Jasmine Lu Aiswan yang kini dalam tahanan polis. Bagaimanapun, dalam keputusan hari ini, Hakim tersebut memaklumkan tidak pernah berkomunikasi dengan Jasmine Lu secara profesional ataupun peribadi sejak 15 tahun lalu. Tambahnya lagi, perlunya pertalian yang jelas antara Hakim dengan keadaan yang berkaitan dengan keputusannya untuk menjadi pertikaian. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Saksikan majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran. Peringkat antarabangsa ke-63 yang akan berlangsung di World Trade Center Kuala Lumpur bermula 19 hingga 24 Ogos 2023, 8.45 malam. hanya di TV1. Kitab Al-Quran, kitab Yaqudul
Bertemu kembali. Kerajaan yakin kekal unjuran pertumbuhan ekonomi sebanyak 4 hingga 5% untuk 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata lanskap ekonomi dalam negeri kekal utuh berdasarkan statistik yang ada. Menerusi kenyataan Kementerian Keuangan, kerajaan akan mengekalkan dasar fiskal responsif dan meneruskan usaha mempercepat pencapaian pelaburan yang telah diluluskan dan menyegerakan pelaksanaan projek-projek kerajaan. Perdana Menteri juga menegaskan ekonomi Malaysia mampu berdaya tahan untuk menganjak pertumbuhan di sebalik cabaran pasaran global. Kadar inflasi menurun daripada 2.8% pada Mei 2023 kepada 2.4% pada Jun 2023. Pengangguran juga berjaya mencatat kadar terendah pasca pandemik sebanyak 3.4% pada Jun lalu berbanding 3.5% bulan sebelumnya. Sejajar dengan kerangka ekonomi madani, kertas-kertas dasar iaitu Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12 dan Belanjawan 2024 akan memperhalusi strategi dan langkah untuk menstruktur semula ekonomi serta menjamin pembangunan inklusif untuk rakyat. KDNK Malaysia pada suku tahun kedua 2023 menyederhana kepada 2.9% dan angka itu disokong pasaran buruh yang bertambah baik, peningkatan berterusan dalam permintaan domestik dan kegiatan pelancongan. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, pertumbuhan sederhana juga dikait dengan permintaan luar lebih perlahan, pengeluaran komoditi lebih rendah dan kesan asas lebih tinggi dari suku kedua 2022. Pertumbuhan tahunan yang lebih perlahan pada suku ini turut mencerminkan kesan asas yang tinggi dari suku kedua 2022 selepas pembukaan semula ekonomi negara dan kesan daripada pelaksanaan beberapa langkah dasar. Beliau berkata demikian dalam sidang media prestasi ekonomi suku kedua tahun 2023. Pada suku kedua tahun ini juga, 3 sektor yang terus mencatatkan pertumbuhan iaitu sektor perkhidmatan, pembuatan dan sektor pembinaan. Malaysia mencatatkan pertumbuhan KDNK 5.6% pada suku pertama 2023 menjadikan pertumbuhan purata bagi separuh pertama tahun ini pada 4.25%. Kerajaan akan menyediakan bantuan yang diperlukan keluarga mangsa yang terlibat dalam nahas pesawat di Almina Shah Alam semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi meringankan beban keluarga terutamanya bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sampai kena ucapkan takziah kepada keluarga, bersabar. Tidak siapa boleh jangka. Cuma yang dilakukan sekarang ialah mempercepatkan proses forensik DNA sampai selesai. Semua akan diuruskan oleh kerajaan, sama dengan Menteri Agama, Kerajaan Selangor dan Jabatan Pembinaan. Kita akan bantu dan dari segi kerajaan, persekutuan dan Sekretariat Negeri, kita akan bantu untuk meringankan beban keluarga. Beliau berkata demikian selepas menziarahi keluarga mangsa tragedi itu di Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Perdana Menteri yang mengikuti perkembangan kes tersebut sejak semalam bersyukur dengan kelancaran operasi yang dijalankan agensi yang terbabit dan selain meluahkan rasa bangga dan mengucapkan terima kasih kepada semua anggota yang terlibat. Saya ikuti daripada semalam perkembangan, tapi saya alhamdulillah syukur kerana keselamatan Jabatan Agama, Forensik Hospital, kemudian beberapa badan kebajikan lain daripada kerajaan, persiapan penginapan semua diurus dengan begitu cekap dan saya bangga dengan dan terima kasih kepada mereka. Proses pengurusan mayat mangsa dijangka selesai seawal Isnin ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata, Jabatan Kimia memaklumkan ujian DNA daripada cebisan ditemui memerlukan sedikit masa untuk diselesaikan. Daripada segi
postmortem dan juga untuk menguruskan DNA bagi waris-waris ini. Sampel-sampel macam saya cakap sebelum ini, 22 sampel DNA telah pun diambil. Walau bagaimanapun daripada kita mengambil kita panggil human remain ini ada yang tinggal badan, ada yang kepala saja dan ada yang cebisan mengikut unit forensik, ada yang cebisan lebih kurang 200 lebih. Memakan masa untuk mendapatkan DNA sehingga hari Senin. Selain itu, pihaknya akan memudahkan semua pengurusan jenazah selepas selesai bedah siasat dan pengecaman. Ini apabila dah habis pemotong semua DNA dah dapat tahulah, dah di-matchkan semua daripada mandi, solat dan kereta jenazah pun telah disediakan sejumlah 10 biji. Sementara itu, Tan Sri Razarudin memaklumkan berdasarkan semakan dengan syarikat e-hailing, pemandu yang terlibat nahas tersebut tidak mengambil penumpang sejak pukul 2 petang semalam. Pemandu kereta tu sebenarnya dah reject penumpang daripada pukul 2. Kita dah check dengan Grab dan dia memang reject penumpang tersebut pada so kita syaki bahawa dia seorang. Tetapi human remain ini bila kita buat DNA nanti baru kita tahu ada terlebih ke tidak. Ada dari situlah. Dalam pada itu, beliau menyeru orang ramai yang mempunyai rakaman kejadian tampil membantu siasatan. Operasi pembersihan sisa pesawat termasuk usaha menggesan saki-baki cebisan mayat tamat sepenuhnya 3 petang tadi. Timbalan Ketua Zon Shah Alam Samsul Marif Saibani berkata, operasi 15 jam itu melibatkan lebih 500 anggota keselamatan. So, duration masa yang kita melaksanakan operasi pencarian dan menyelamat adalah dalam masa 9 jam bersama pihak polis, PGA, APM dan bomber. So, pada hari ini, hari kedua, kita memulakan operasi kira-kira jam 9 pagi tadi sehingga jam 3 petang. Kita menamatkan operasi. Semalam lebih daripada 300 orang yang terlibat daripada PDRM, PGA, bomber, PBS, CAM dan AFRS, termasuklah PBT yang hadir ke lokasi, lebih daripada 300 orang. Pada hari ini pihak polis, bomber dan juga yang agensi berkaitan dalam anggaran 230 orang untuk hari kedua, dan itulah jumlah untuk 2 hari dalam 500 orang lebih. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM diminta menjalankan siasatan terhadap semua pesawat jenis Beechcraft yang digunakan di Malaysia. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata setakat ini pihaknya tidak mahu membuat sebarang keputusan terburu-buru mengenai penangguhan operasi model pesawat tersebut. Jadi saya pada ketika ini belum ada apa-apa keputusan terburu-buru diambil. Jadi pihak CAAM sudah tentu akan membuat siasatan terperinci terhadap semua model yang sedang digunakan di Malaysia. Sejak 1977 hingga kini, 5 insiden dilaporkan berlaku melibatkan pesawat Beechcraft di Malaysia. Bola sepak Piala EFF bawah 23 tahun, skuad negara kendalian EL Barasan memulakan kejohanan dengan langkah kanan selepas bangkit daripada ketinggalan menewaskan Indonesia 2-1. Perlawanan berlangsung di Stadium Rayong, Provinsi Thailand menyaksikan skuad Garuda bermula garang dengan lebih melancarkan asakan ke gawang Malaysia, dan usaha itu membuahkan hasil selepas Ramadan Sanata meledak gol pada minit ke-29 untuk meletak Indonesia mendalui 1-0 pada babak pertama. Bersambung babak kedua, skuad muda negara meningkatkan tempo permainan bagi mencari jaringan penyamaan. Gol yang dicari akhirnya tiba pada minit ke-54 menerusi sepakan penalti yang tenang disudahkan oleh pemain gantian Fergus Chani. Chani terus menjadi watak penting Malaysia dengan meledak gol kedua 8 minit berselang. Tiada tambahan jaringan selepas itu menyaksikan skuad negara menang 2-1 sekaligus memungut 3 mata berharga.
Sementara itu, beberapa pasukan sudah mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Malaysia dan berikut merupakan keputusan semua perlawanan yang berlangsung malam ini. Beralih ke saingan Pesta Bola Merdeka 2023, skuad kebangsaan Tajikistan bakal menjadi pasukan keempat bersaing dalam kejohanan Pesta Bola Merdeka 2023 pada Oktober menggantikan Lubnan yang menarik diri, dan perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Pada Majlis Undian Pesta Bola Merdeka 2023, 8 Ogos lalu, menyaksikan tuan rumah Malaysia diundi bertemu India, manakala Palestin berdepan Lubnan untuk perlawanan pertama pada 13 Oktober 2023. Bagaimanapun, FAM telah menerima surat rasmi daripada Persatuan Bola Sepak Lubnan, LFA, menyatakan mereka terpaksa menarik diri. Keputusan itu dibuat dengan alasan Lubnan dan Palestin diundi dalam kumpulan sama bagi kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asal 2027 bermula November. Biarpun dengan perubahan ini, susulan jadual perlawanan berdasarkan tidak terjejas. Pesta Bola Merdeka 2023 akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil mulai 13 hingga 17 Oktober 2023. Perkembangan hoki, skuad remaja lelaki kebangsaan berlepas ke Eropah bagi menjalani aksi persahabatan menentang pasukan remaja kebangsaan Jerman, Perancis dan juga Great Britain. Dan menurut pengendalinya Muhammad Amin Rahim, ini sebagai persiapan menghadapi kejohanan FIH Hoki Piala Dunia Remaja Lelaki 2023 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur pada 5 hingga 16 Disember. Jelas beliau, siri perlawanan persahabatan ini akan digunakan sebaik mungkin bagi mencuba taktikal dan pemain baru berdepan pasukan Eropah. Kesemua perlawanan ini juga diharap dapat membantu meningkatkan kepantasan pemain dari segi membuat keputusan. Seramai 22 pemain dibawa bagi mengikuti siri jelajah perlawanan persahabatan ini, dengan aksi persahabatan pertama akan bermula pada 24 Ogos. Pemilihan pemain adalah berdasarkan prestasi sepanjang sesi latihan yang telah dilalui selepas pulang daripada kejohanan Piala Remaja Asia di Salalah, Oman. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.